Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Sama-sama insyaAllah. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah 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 ya Allah. Allah 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 ya Allah. Tubna ya Allah, tubna ya Allah, warja'na ya Allah, warja'na ya Allah, wanadimna 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 ya Allah. Allah 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 ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha Muhammadur Rasulullah. Ya Allah 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 ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga serta sahabat baginda, dan kepada sekalian roh ibu dan bapa kita sama ada yang masih hidup atau telah kembali ke rahmatullah, dan kepada sekalian roh kaum muslimin dan muslimat, kita hadiahkan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi samil alim minasyaitan. Bismillahirrahmanirrahim.
الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. إن الله تعالى جميل ويحب الجمال. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu cantik, indah, dan Allah amat menyukai kepada yang indah dan yang cantik. Yang dirahmati Allah, lagi kita dan kukasihi Al-Fadil pengerusi Surau Al-Firdaus yang meliputi 4 gugusan di qaryah kita di kota Damansara, tidak lain tidak bukan Al-Fadil Ustaz Surur Syahabuddin. Yang dirahmati Allah, lagi kita kasihi, lagi kita kenali bendahari dan seterusnya sekaligus kepada saf kepimpinan Surau Al-Firdaus, Ashabul Fadilah, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal Siap serta ahli jawatan kuasanya, dan kepada khusus yang diraikan bersama pada malam ini warga kita di gugusan Melor, gugusan Melati, gugusan apa lagi? Gugusan Mawar, gugusan Matahari dan gugusan Bulan, kalau ada lah. Yang alhamdulillah pada malam ini kita dipertemukan di dalam suatu majlis ilmu, bukan membesarkan siapa-siapa, tetapi niat kita, nawaitu kita membesarkan hukum Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Alhamdulillah, dalam perjalanan daripada Copenhagen, Perak, Darul Rizwan, dalam keadaan yang agak jam tadi tuan-tuan, orang balik bercuti, ada yang mai ke Kuala Lumpur balik, dalam keadaan jam, jalan licin, becak, saya terfikir-fikir program pada malam ini mungkin juga hujan lebat. Tapi alhamdulillah, bila sampai saja di Sungai Buloh tadi, alhamdulillah kita tengok sudah tidak ada traffic jam dan keadaan cuaca semakin baik, cuma sedikit berjerebu. Tapi bila kita tengok pada malam ini, alhamdulillah, jangkauan umat Islam yang hadir membesarkan majlis ilmu amatlah canggih dan perlu dibanggakan. Ana dalam kereta tadi, kalaulah hujan lebat tuan-tuan, biasa majlis ilmu ni dia kuranglah orang sikit. Dalam kepala ana, kalau misal kata malam ni ada 20 orang pun kita jalan ceramah atau majlis ilmu. 12 orang kalau ada pun kita jalan insya-Allah. Tapi kalau tinggal 5 orang aja main batu seremban ajalah malam ni tuan-tuan puan-puan. Tapi nampak gaya kita tak main batu seremban pada malam ini. Ana mengucapkan ribuan terima kasih, dan kita juga mengucapkan ribuan terima kasih dan tahniah yang tidak terhingga kepada adik-adik kecil, anak-anak Korea kita, yang ana sayup-sayup kedengaran bila turun dari kereta tadi lagu-lagu mereka. Lagu-lagunya dipetik daripada album-album nasyid kontemporari terkini, dan mereka alunkan dengan baik setaraf dengan umur mereka ketika ini. Dan insya-Allah ana yang dhaif lagi hina percaya kumpulan-kumpulan sebagaimana adik-adik kita sebentar tadi, insya-Allah, saya pun lambat datang tak tahu apa nama grup dia, tapi insya-Allah kita yakin dan percaya mereka bakal menggugat kumpulan Rabbani, Intim, Hijaz, Now Sweetheart, dan tidak kurang juga Wahida, tuan-tuan ibu bapa rahimakumullah. Muslimin muslimat rahimakumullah. Sebenarnya para hadirin, maudhu' besar pada malam ini
tidak lain tidak bukan hiburan dalam Islam. Kebetulan orang yang berceramah depan tuan-tuan perempuan ni nak kata ulama, tidak ulama. Nak kata ustaz pun orang panggil ustaz. Kadang-kadang nama pun sebut terbalik-terbalik, nama aku sebut seorang kursi tu. Maklumlah bekas penyanyi rock tuan-tuan. Nak kata sekarang macam-macam lah orang kata. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, kebetulan anda duduk di dalam zon ataupun planet ataupun aura menjadi seorang penghibur pada tahun 88. Sekurang-kurang dan setidak-tidaknya ia mampu memberikan anda pengalaman yang pahit jikalau kita salah meletakkan proses kesenian ke dalam diri dan hidup kita. Syukur tidak terhingga ke hadirat Allah. Walaupun yang lebih syukurnya kerana kita sudah melepasi zon itu. Dan kita lebih nampak hari ini para hadirin yang anda nampak lillahi subhanahu wa ta'ala keindahan seni Islam. Keindahan seni Islam bukan anda seorang je sebut. Penyanyi-penyanyi barat yang dah masuk Islam pun tuan-tuan perempuan, mereka menyebut bahawasanya indahnya Islam. Sehingga kan yang kita kenali dahulunya sebagai Cat Steven Kucing, telah pun masuk Islam dan bertukar namanya kepada Yusuf Islam. Dan beliau mengarang dan mengarahkan beberapa bentuk lagu yang cukup sampai ke jiwa sanubari anak-anak kecil kita, remaja kita, retua kita, untuk sama-sama memahamkan agama Allah Subhanahu wa taala. Antara lagu yang cukup popular sekarang ni sering keluar di dalam radio, IKIM.FM pilihan utama. Cerita pasal bulan. Bulan apa? Sebab orang selalu sebut bulan-bulan Masihi sahaja. Tarikh lahir enta berapa hari bulan? Dia tahu tahun Masihi tuan-tuan. Tanya dalam bulan Arab ataupun yang kita panggil dalam bulan tarikh Islamiyah, Allah Ustaz tak tahu Ustaz. Sebab itu Yusuf Islam, seorang bekas penyanyi rock, bila dia masuk Islam, dia buat lagu-lagu bercorak Islam. Apa kata dia? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Thani, dizad manin Islam, Jumadal Ula, Jumadal Ukhra, Rajab an Sya'ban, Ramadan, Ramadan, Ramadan and hafal Syawal semua. En Syawal, Zulqa'dah and Zulhijjah, this adaman in Islam. Habis 12 bulan dik dalam bulan-bulan tarikh Islam. Yang ini adik-adik perlu peka juga. Ya, kita nak tahu juga January, February, March, April, May, June, July, sampai terkolak lidah menyebutnya tuan-tuan. Tapi dalam bulan Islam kita tinggal, kita jauh di sana insya-Allah. InsyaAllah perjuangan belum selesai tuan-tuan. Boleh kita hadapi sama-sama dengan duduk majlis ilmu. Sebab itu program macam ni bukan kita penuhi waktu program ceramah dan kuliah sahaja. Kalau boleh kita nak mengajaklah semua zon-zon gugusan ini. Kita ramaikan surau ni tuan-tuan. Ingat kita berada di zon di akhir zaman. Siapa lagi nak muliakan rumah Allah kalau bukan kita? Dan apa makna rumah kita? Apa makna kita ajak orang datang ke rumah kita tuan-tuan nak memuliakan rumah kita? Walhal dalam waktu yang sama kita tidak pernah memuliakan rumah Allah Subhanahu wa taala. Pesanan ikhlas dariku, muslimin muslimat rahimakumullah. Mudah-mudahan pada malam ini kita dapat nanti membawa ceramah ini dengan bimbingan dan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana tuan-tuan, tajuk ini tajuk yang special. Sebab itu nak bincang tajuk ini, saya harap sangat kepada semua yang hadir pada malam ini. Khususnya kita ucap tahniah kepada adik-adik kita ramai datang. Hak yang tak berapa faham pun dibawa datang kerana untuk mengenangkan bahawa ibu dan bapa bawa kamu waktu kecil lagi main surau ni dah. Ini alhamdulillah. Cuma satu je lah tuan-tuan, saya pohon tuan-tuan, kalau dapat kita ibu dan bapa mententeramkan sedikit keadaan anak-anak kesayangan kita supaya majlis ini berjalan dengan smooth, supaya line clear, supaya perjalanannya cantik, supaya tidak ada gangguan-gangguan di sana. Ya, al-maklum saya pun faham budak-budak tuan-tuan. Kan budak-budak kadang-kadang berlari dia buat bising tu biasa. Cuma kalau dapat inisiatif daripada ibu dan bapaknya, kontrol sikit pun jadilah. Alhamdulillah, saya ucap syabas dan terima kasih. Budak-budak biasalah. Cuma yang kita takut kalau bapak budak yang berlari-lari, itu takut lagu.
Tak ada kerja berlari-lari keliling surau ni kan. Jadi alhamdulillah semua duduk, insya-Allah taala minal amin. Para hadirin, bukan senang nak membicarakan maudhu' mengenai hiburan dalam Islam ni tuan-tuan. Sebab dalam konteks negara Malaysia ni lah adik-adik, di Malaysia ni adik-adik, para mufti dan para jabatan agama Islam sendiri pun belum dapat menggaris panduankan suatu etika untuk khusus kepada para penggiat seni dalam negara kita, khususnya di bidang hiburan nyanyian, tarian dan rakan-rakan yang sama waktu dengannya. Makna kata, umat Islam di Malaysia masih mencari-cari, bukan mencari sahabat sebagaimana lagu Brothers tu. Selama ini ku mencari-cari teman yang sejati buat menemani perjuangan suci. Itu nak cari teman dan sahabat. Yang ini nak cari conclusion, kesimpulan, dok mana sebenarnya muzik yang boleh, dok mana hiburan kata yang tak boleh tu. Dan inilah sebab musabab tuan-tuan perempuan, remaja-remaja kita yang kosong jiwa mereka. Mereka mencari identitas diri mereka sendiri, tetapi dalam waktu yang sama umat Islam tidak menyediakan alternatif hiburan Islam. Maka puak-puak barat datang, maka mereka berjaya menggamit hati anak-anak remaja kita. Bukan kata remaja saja tuan-tuan, retua pun sekali kadang-kadang terpalit sama. Sebab itu alhamdulillah, tajuk yang berat ini tuan-tuan, saya cubalah minta kekuatan dari Allah untuk cuba mengupasnya satu persatu, walaupun ramai yang lebih layak daripada ana. Kerana mungkin satu je tuan-tuan, ana pernah duduk dalam planet menyanyi ni, dan ana rasa seronok terpanggil untuk menceritakan pengalaman mengikut dasar Islam yang kita bincangkan pada malam ini. Jadi para hadirin, realiti kehidupan kita hari ini, rata-rata manusia tidak rasa terhibur. Bila sebut pasal hiburan ni, kadang-kadang manusia ni rasa tak terhibur dah. Tak terhibur bila? Bila duduk di rumah, suami tak terhibur dengan isteri. Isteri yang sepatutnya menghiburkan suami tak terhibur oleh suami pula. Anak-anak yang 7 orang, 8 orang, 3 orang, seorang tak terhibur dengan ibu dan bapa yang sering berleter di hadapan dia, bergaduh satu sama lain di hadapan dia. Mereka tidak terhibur. Sehingga kan ibu-ibu, bapa-bapa rahimakumullah, bukan kata dalam konteks keluarga, bahkan kawan sesama kawan gembira hanya ketika senang, tetapi waktu susah kawan pun lari. Bahkan ada kawan yang makan kawan. Majikan juga tidak senang dengan pekerja, pekerja juga tidak senang dan gembira dengan majikan. Ada kalanya sampai peringkat pemerintah tidak terhibur dengan rakyat, dan kadang-kadang rakyat juga tidak rasa terhibur oleh pemerintah. Inilah proses yang disebutkan hiburan tuan-tuan. Bukan hanya mencakup satu slot yang disempitkan, hiburan itu syumul, luas. Tapi bagaimana kita nak mengadunnya supaya tidak dia mendatangkan kemarahan dari Khalik kita, Allah Azza wa Jalla. Para hadirin ma'asyaral muslimin muslimat rahimakumullah, di barat di mana kemanusiaan masyarakatnya sudah punah, kita ahlul sunnah wal ghanah, ahlul sunnah wal jamaah. Di barat ahlul punah wal ghanah tuan-tuan. Jadi puak-puak barat ni tuan-tuan, apabila mereka dalam keadaan masyarakatnya sudah punah, pembunuhan demi pembunuhan hari-hari, perogolan demi perogolan hari-hari, kecurian demi kecurian hari-hari, brutalism, gangsterism hari-hari, vandalism hari-hari di kota New York dan sebagainya, maka akhirnya manusia lebih merasa terhibur apabila bersama-sama dengan binatang pemeliharaan mereka. Mereka sudah tidak senang bersama keluarga. Mereka keluar rumah, dan kadang-kadang ada suami yang menceraikan isteri yang menceraikan suami, bukan suami cerai isteri. Dan apa pula, bila dia duduk seorang-seorang, anak pun tak ada, dia cari siapa tuan-tuan? Dia beli seekor anjing. Dia cari 101 Dalmatians. Dia cari Garfield. Dia cari macam-macam binatang, duduk rumah, duduk dengan dia tuan-tuan. Sehingga kan ibu-ibu, bapa-bapa rahimakumullah, dia rasa terhibur apabila bersama dengan anjing dan kucing. Dia tidak terhibur apabila bersama sesama manusia. Wal'auzubillah. Muslimin muslimat rahimakumullah,
Di mana-mana manusia sudah hilang kebahagiaan. Hiburan hati sudah gersang. Mengapa manusia sesama manusia tidak lagi dapat menghiburkan? Punca sebenarnya ialah kita sudah tidak begitu mesra dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah mula tidak kenal Allah. Kita seolah-olah rasa tidak bertuhan. Kita sudah merasa diri kita cukup. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Kadang-kadang manusia ni, kata Allah, memang nampak samsing, kata Allah. Bila mereka ar-ra'ahu istaghna, mereka merasa diri mereka serba cukup. Itu yang kita melampaui batas tu, tuan-tuan. Dia 3 perkara: terlajak, tersesat, terlampau. Terlajak, insya-Allah boleh patah balik. Tersesat, ramai juga yang sesat, alhamdulillah dapat pangkal jalan balik. Tapi kalau terlampau, tak dapat dan menolongnya. Banyak yang terlampau sekarang ni, tuan-tuan. Kadang-kadang sampai di-VCD kan, ibu bapa rahimakumullah. Muslimin muslimat rahimakumullah. Yang kita maksudkan tadi ialah tidak mesra kita setiap hari dengannya, dengan Allah. Di lantaran itulah rumah tangga kita, masya-Allah, yang dicita-citakan ahlil baiti jannati. Tak usah kata jalan yang baik, tuan-tuan. Ni cerita pengantin baru kat Ipoh baru-baru ni. Semangat pengantin baru ni, tuan, nak menikah, masya-Allah. Tuan Kadi janji datang lepas asar, sebelum Zuhur dah terpacak di masjid dah. Punya hebat, tunggu, masya-Allah. Dengan kerih semua siap samping, masya-Allah. Sekali, masya-Allah, Tuan Kadi pun sampai lepas asar. Mana pengantin dengar cerita awal datang tadi, mana ada? Allah, ustaz nanti ustaz. Pasal apa? Ni pengantin, bakal pengantin baru ni tengah sembahyang sunat lepas asar, ustaz. Tengah la ilaha illallah. Mana pengantin baru ni belajar ada sembahyang sunat lepas asar ni? Punya nak menikah jadi celaru, caca marbah habis semua. Lalah apa jadi, tuan-tuan? Dia pun bergegas datang, masya-Allah. Allah Ta'ala, Tuan Kadi, Tuan Kadi. Nak terus bersalam, Tuan Kadi nanti dulu, tak sabar-sabar. Nak kenalah tanya 1-2 soalan dulu. Nak menikah memang bagi nikah, nak bagi tanya soalan dulu. Sebelum anda dinikahkan, ana nak tanya anda sedikit beberapa soalan mudah saja. Cuba bunyikan sikit macam mana lafaz istighfar. Silakan. Sekali pengantin baru ni, tengok tuan-tuan, keliru dia. Suruh istighfar je dia. Apa kata pengantin baru? Ustaz, boleh tak ustaz buatkan dulu? Dia kata, la ilaha illallah. Kadi tu pula disuruhnya dulu. Bukan kadi nak menikah, kau yang nak menikah. Tuan Kadi disuruh. Tuan Kadi pun jenis cerdik kan, Tuan Kadi. Kita tak jadi Tuan Kadi dia. Dan Tuan Kadi dia fikir, budak ni nak mengenakan aku dia ni. Dia ingat dia akal panjang, aku lagi panjang. Apa kata Tuan Kadi? Tak apa. Ana akan bacakan, cuma ana baca separuh, anda sambung. Macam pengantin baru pasal sambung menyambung itu memang kerja saya, ustaz, dia kata. Okey, no problem. Tuan Kadi pun jalan. Astaghfirullahalazim allazi, sila sambung. Tu dah. Pengantin baru dengar allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Apa barang kau punya zikir? Mana guru yang mengajar kau zikir campur Quran lah? Nak minta maaf lah, mam, kira kahwinnya lah, mam. Dia nak kahwinnya kau je. Jadi muslimin muslimat keliru. Itu dalam soal yang minor, belum yang major, tuan-tuan perempuan. Jadi ayuh, ibu-ibu, bapa-bapa rahimakumullah, yang kita nak ajak pada malam ini tidak lain tidak bukan, kita nak memahami sedikit sebanyak persepsi dalam Islam mengenai kita yang dikatakan cuba menghiburkan ni, tuan-tuan perempuan, orang lain. Apa yang saya nak bawa pada malam ini, muslimin muslimat rahimakumullah, tidak lain tidak bukan, yang perlu kita tahu ialah tanggungjawab dan matlamat penghibur itu sendiri. Orang yang nak jadi menghiburkan orang lain, dia kena tahu tanggungjawab dan visi matlamat dia. Hari ni kalau kita tengok, ramai yang nak jadi penyanyi, ramai yang nak jadi penyanyi. Cuba kita tengok rancangan televisyen dalam negara kita. Who Will Win, Explorers, Malaysian Idol. Lagi apa, Dik?
Ha? Akademi Fantasia. Zahid dekat kau. Zahid menang baru ni. Akademi Fantasia. Ini program-program ma'asyarul muslimin muslimat rahimakumullah. Saya tak nyatakan bahawa program ini nak menyesatkan orang. Saya tak kata sampai taraf tu. Tetapi alhamdulillah hari ini kita ada kumpulan Tufat dan Yasin yang mereka juga buat secara rapping, tetapi bagi mereka nak berdakwah juga. Maka kita dengarlah lagu yang top dalam carta sekarang. Kan ada lagu hip hop kan? Adik-adik dengar lagu Yasin kan? Macam mana lagu, ingat? Lagu Alhamdulillah kan? Apalah susah sangat, cakaplah Alhamdulillah. Apalah susah sangat, 786 Alhamdulillah. Relax je tuan-tuan. Ingat senang nyanyi tu. 80 tahun aku mengapai tu, jangan main-main. Dan mereka menyatakan bahawa ini cara kami untuk berdakwah. Sebab itu isi tu penting dulu. Let's say lah Tufat dan Yasin kata ada kalimah Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada kalimah segala puji bagi Allah. Ada lagi. Sebab yang biasa kita dengar lagu nasyid biasalah Subhanallah, ya Allah Maha Suci Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Segala pujian hanya untukmu. Itu biasa kita dengar. Tapi kalau macam 7, 8, 6 Alhamdulillah, itu jarang kita dengar macam tadi. Terus kurang ada konteks baru ya. Itu yang pertama. Kedua, jangan hiburan yang melalaikan. Maknanya hiburan yang lupakan Tuhan. Makna hiburan lupakan Tuhan ni macam mana tuan-tuan? Dia banyak menyebut nama orang daripada nama Allah, asma Allah. Dia banyak menyebutkan sifat orang daripada sifat Allah. Apalah salah kita sebut sifat Asmaul Husna? Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul. Sampai tuan-tuan maksudnya mesej sifat Allah disebut satu demi satu. Sebab itu kalau nak buat juga hiburan, berisi jangan sangat lalai. Yang kedua, jangan ada isi yang lupakan Tuhan. Yang ketiga, isi yang lupa akhirat. Dia ingat isi dunia je. Cuba tengok tuan-tuan, program-program sekarang ni. Contoh Malaysian Idol. Mula-mula nampak gambar badak subuh warna biru. Badak sumbuh tu pun dah letih memegang. Kan? Kejap-kejap keluar, kejap-kejap masuk. Habis je masuk badak sumbu biru bulu hippo ni, kita pun nampak 3 para juri profesional. Tuan-tuan tahu Malaysian Idol yang nak dibawa kepada finalisnya 12 ataupun 7 ataupun 6 orang aja. Mungkinlah kita katakan 12 orang. Yang nak diambil sampai rancangan terakhir nanti, al-awal wal akhirah, akhirnya nanti nak ambil berapa orang? 12 orang. Pakcik-makcik tahu, yang mendaftar dalam negara kita ni nak jadi sebagai calon Malaysian Idol, yang nak dicari 12 orang, yang mendaftar 500,000 cakap engkau. 500,000 orang rakyat di Malaysia nak jadi penyanyi. Ini masalah. Siapa nak jadi ulama? Siapa nak jadi ustaz surur? Siapa nak majlis para imam, para bapak-bapak kita, ibu-ibu? Siapa nak pengganti kepada ibu-ibu yang solehah? Kalau dah semua duk nak menyanyi saja. Ialah daripada ada gifted from the God, gifted from Allah, dia orang boleh menyanyi sikit. Tapi yang kepelik kadang-kadang, cuba tengok Malaysian Idol tu tuan-tuan. Kalau dah 500,000 mesti macam-macam PL ada. Tu yang sampai botak kepala Roslan Aziz tu. Memikirkan siapa ni, macam-macam planet aku tengok katanya.
Fauziah Latif, kejap bertudung, kejap tak bertudung lah dia menengokkan orang menyanyi tu. Punya pening nak dinilaikan siapa yang boleh dibawa ke peringkat zon terakhir. Paul Simon, memang sampai kuning berkarat lah rambut dia. Maknanya tuan-tuan bukan mudah. Dan kita tengok pula yang hadir, yang jadi penyanyi nak jadi Malaysian Idol pun mereka kadang-kadang tahu mereka tidak boleh menyanyi, tapi nak jadi Malaysian Idol juga. Kerana apa? Dah dibuka jalan, orang masuklah. Cuba tak ada buka jalan, blok, orang tak masuk. Dah dibuka jalan, yang tak tahu ketahuan cara pun nak juga jadi penyanyi. Kadang-kadang kita tengok depan mata kita sendiri menyanyi kan, mula-mula dulu, mula-mula dulu. Hai, Abang Roslan. Abang Roslan kata, siapa nama awak? Saya Karim lah. Oh, Karim ya. Karim ni mana Karim? Kota Baru lah. Kota Baru ya. Jadi awak nak jadi penyanyi Karim? Jadi Malaysian Idol? Saya cubalah Abang Roslan. Awak dah sedia nak nyanyi ni? Dah sedia Abang Roslan? Awak nak nyanyi lagu apa? Saya nak nyanyi lagu Bila Israel Datang Memanggil lah Abang Roslan. Kau tunggu Israel datang panggil kau, baru kau datang balik, dia kata. Mana mau lagu-lagu nasyid diperdendangkan oleh Malaysian Idol. Maknanya Malaysian Idol itu bukan Malaysian Idol. Malaysia sebuah negara Islam, mesti ada lagu nasyid, betul tak Ustaz? Mesti letak lagu nasyid sekurang-kurang, tak ada pun. So mana dia kata jati diri sebagai rakyat Malaysia? Tak ada. Yang dikatakan Malaysia sebagai sebuah negara Islam. Maaf saya Bu, maaf saya Pak, tapi itulah waqi'nya. Kalaulah ada lagu yang boleh bawa lagu kan, alah, kalau tak ada lagu Bila Israel Datang Memanggil pun nyanyi lagu Hijaz ke pun okey, atau lagu El Suraya. Kak Fauziah, saya nak nyanyi lagu Hukum Tuhan lah. Hukum Tuhan, Kak Fauziah tak biasa dengar lah, Kak Ji tak biasa dengar lah. Ni saya nak bagi tahu nama Hukum Tuhan ni. Dia nyanyi, buatlah yang baik pada manusia dengan kerelaan serta keikhlasan, jerih payah anda tidak sia-sia. Tuhan dah berjanji memberi balasan. Sekurang-kurangnya terasa dia orang lagu. Sebab itu mesti ada yang mengingatkan akhirat, bahawa hiburan tu dikategorikan sebagai hiburan bercorak Islam. Ni hari ni banyaklah akhirat, tapi secara lain lah dia orang buat, secara lain, secara di atas dunia sebagai nasihat. Sebab itu kita banyak dengar macam lagu Wahidah, lagu nasihat, Wasini tu. Itu lagu nasihat. Kemana saja tak kira siapa, apapun jua, yalle mazat tarah, tegedi. Asal marah pula kat aku. Dia nak bagi tahu nasihat budaya tergedik-gedik berlaku dalam masyarakat. Tak percaya, bapak-bapak bawa anak dara pergi pasar malam. Tengah duduk beli-beli barang, kita bawa anak dara kita, sekali KL menjerit, baik tengah lepak atas motor, kan? Mak-mak muda lah naik mak motorang ni. Dia pun sweet anak-anak dara kita. Anak dara kita, Masya Allah, habis dia masuknya dalam bakul kangkung, bayam, sayur, labu semua. Kau nak buat apa labu ni nak? Mak tak suruh kau nak bawa labu ni. Pasal tergedik-gedik, shield tidak kukuh di dalam. Kena sweet sikit, Allahu Akbar. Dia berasa tak safety. Sebab itu ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah, dan akhir sekali hiburan yang melalaikan, apa dia? Hiburan yang belasah halal haram. Ini kalau dapat tahu Dek Wan Kamarudin dalam NTV7 edisi siasat, habis. Memang dia sebut gila punya. Apa nak jadi dengan muzik hari ni? Memang belasah ya. Dah terotak ke? Dia main. Baik, jangan bagi tahu dia. Begitu kan. Muslimin muslimat rahimakumullah. Dalam keadaan yang sama, mestilah manusia membawa manusia bersyariat melalui seni hiburan tersebut. Kita boleh didik anak-anak kita mengaji secara kecil. Selain kita memperkenalkan nama binatang di sekolah-sekolah, kok, ayam berkokok, ayam berkepak, ayam dah kena penyakit, miau miau miau, kucing mengiau, kucing berbulu, kucing berekor, kucing ada 4 kaki, boh, lembu mengembol, lembu bertanduk,
Jangan jadi macam lembu kan. Kita ajar anak-anak kita. Di samping itu apa salah kita masuk lagu-lagu Arab pula kan? Awahidun satu, ithnani dua, hajarun batu, hisanun kuda thalathatun, arba'atun ajubnun. Jubnun 5 ke? Suka-suka kau je Jubnun 5 Tapi di mana-mana pun memang terkena selalu ni. Jubnun confirm 5. Pasal apa? Dia dah terikut salah. Tatun 3, arba'atun 4. Jubnun 5 lah jawab. Jubnun mentega adik-adik. Tu yang kita makan spread tu dekat roti tu. Tu jubnun mentega, syur'atun cepat. Dapat sikit bahasa Arab jadi ya. Waktu kecil-kecil ni adik kena hafal bahasa Arab sikit. Bukan nak hafal macam Pak Syekh Arab tu. Dapat sikit banyak cukup alhamdulillah. Korang-korang dapat anak inta pun jadilah. Bertemu je, assalamualaikum, anak inta, anak inta, jadilah. Orang tengok dia je, oh Pak Arab ni ligan betul lah. Laju mulut dia. Anda tengok macam tu je mulut. Begitu. Jadilah. Jadi yang paling penting iaitu bawa manusia bersyariat. Dengan hiburan seni kita boleh buat lagu-lagu nasyid. Contoh lagu apa? Lagu masuk tandas. Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Dia ada nasyid dia tu. Ataupun kita nyanyi Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Oh, bapak punya puji anak aku cukup bagus, dia kata. Dan kali tiap-tiap sebelum makan, Alung kena baca doa. Sekali Alung suruh bapak pula baca doa. Ayah, ustazah kata kan yang lebih tua afdal baca doa lah ayah, dia kata. Ayah dia mula pening. Sudah ni doa macam mana ni aku cakap ni. Tak apa, semua tampung tangan ya. Dengar, aminkan saja ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Apa barang ya? Itu doa masuk tandas ya. Anak pun tahu, bapak tak reti. Jadi muslimin muslimat rahimakumullah, mesti ada cara kita nak mengajak manusia bersyariat, mengajak manusia berselawat. Macam ada satu lagu popular di Indonesia, kepada Nabi Allah berselawat, para malaikat pun berselawat. Yang beriman diseru berselawat kepada Nabi Muhammad. Cara itu kalau di tanah Jawa sana, ya orang Jawa ni dia banyak juga seni dia tuan-tuan ya. Ya maklumlah seni orang Jawa ni, dia ada lagu dia. Andai pecah perahu tongkang, badan tak sampai ke tanah Melayu. Apa dikira cerita belakang, kuat bekerja bersama maju. Mai sedulur, ning nang ning klong, ning nang ning ter. Itu orang Jawa. Iwak kotok, iwak lele, mata ngantuk, watang ngeleh, kata orang Jawa gitu tuh pantun. Di Indonesia, kita ambil contoh. Macam Indonesia pun dipopularkan sampai sekarang, yang dipanggil selawat burdah dan sebagainya. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Nampak Islam tuan-tuan, dia mood sama, tapi kalau Scorpion bawa jadi lain. When the smoke is going down, itu kalau orang putih bawa. Sebab itu kita nak pergi pada Islam. Maklumlah Scorpion nak datang 17 hari bulan, 13 hari bulan apa? 13? Buat tak tahu pula orang ni. Aku pun heran semua. Ustaz tak apalah, memang dia orang confirm tak tengok. Ni brother-brother kita di belakang. 13 hari bulan ke? 7?
13 bulan. 13 bulan. Scorpion datang. Dulu datang sekali dah. Kebetulan pula kita nak menyambut Isra' dan Mi'raj. Kala jengking turun. Tahu Isra' Mi'raj ni, Nabi di rumah Ummu Hani, tengah baring dalam keadaan separuh sedar, separuh tidak sedar. Macam orang mamun lah, dia orang Kedah kata. Tiba-tiba dekat bumbung tu tiba-tiba terbuka. Ni cerita Isra' Mi'raj dia ya. Ni bukan cerita Harry Potter. Ni bukan cerita Lord of the Ring. Ni cerita betul. Terbuka bumbung tu. Ada orang cakap, "Alah ustaz, awak teruk-teruk nak kena masuk ikut bumbung pula. Kan elok ada pintu." Siapa yang menjengah masuk nak pergi pada Nabi ikut atas tu sampai terbuka habis dinding atap tu? Sayyidina Jibril alaihimussalatu wassalam. Malaikat Jibril nak turun. Tapi orang kata, "Ustaz, kan pintu ada. Bagi salam elok-elok." Menunjukkan peristiwa Isra' wal Mi'raj bukan calang-calang cerita. Ini cerita lebih lagi daripada misteri Nusantara. Kalau misteri Nusantara tu, itu tahyul tuan-tuan. Takut-takut sampai sila hari bulan, akidah pun mau tergelecek. Tapi yang hak ni, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Dalil qat'i, Allah Ta'ala kata memang Nabi di Isra' dan di Mi'rajkan. Daripada Mekah pergi ke Baitul Maqdis sampai peringkat langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Ketujuh naik ke 8 peringkat Sidratul Muntaha, ke-8 naik ke 9 peringkat Mustawa, 9 sampai naik ke raf-raf tertinggi, sampailah peringkat 10 Arasy Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Ta'ala bagi kita pinjam hari ini, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itu Allah sebut kepada, itu Nabi sebut kepada Allah bila bertemu, sebagaimana dalilnya dalam surah An-Najm kalau kita buka balik ke rumah. Nabi kata at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Apa kata Allah? Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Sampai ke bumi, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Pada semua sekali. Ada untuk Allah, ada untuk Nabi, ada untuk umatnya. Sebab itu bulan Rajab yang kita duduk ni namanya bulan Allah. Rajab sesungguhnya adalah bulan Allah. Rajab adalah bulan Allah. Sya'ban bulanku, kata Nabi. Ramadan bulan untuk umatku. Minta umur panjang je lah kita tuan-tuan. Ni berkat 3 bulan serangkai. Ibu-ibu, bapa-bapa, orang tua. Bila terbuka aja tuan-tuan, masuk Jibril. Saya bukanlah nak cerita Isra' Mi'raj, bukanlah tajuk dia. Saya nak lagi sekejap saya tuan. Ambil ruh Isra' Mi'raj, jangan lupa tu. Tu ilmu tu. Mengapa tak ikut begitu? Ini peristiwa besar. Kena ikut atas je. Tak perlu nak bagi-bagi salam. Buat terus daripada atas. Orang nak hantar pergi astronaut, pergi ke bulan pun tuan-tuan, makan masa nak buat kajian itu, inilah atmosfer macam mana, berpuluh tahun baru boleh buat. Ini sekejap lah. Itu yang kat bumbung tu. Abu Jahal perli, Abu Lahab perli. Dia kata apa? Hai Muhammad, apa cerita hari ni Muhammad? Ya, aku ada membawa berita. Kerana pada malam tadi aku dibawa oleh Allah untuk pergi merentas daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan aku dapat bertemu Allah daripada langit pertama, kedua, ketiga, sampailah ke Sidratul Muntaha. Dia cerita. Apa kata Abu Jahal? Nanti jap. Ni cerita ni kau nak cerita tak pada orang? Kalau aku panggil orang, boleh tak? Hantar boleh cerita tak cerita kebenaran ni? Boleh? Kata Muhammad, lagi bagus, panggil orang ramai. Sedangkan tujuan Abu Lahab dan Abu Jahal
Dia nak panggil orang tu kerana dia nak bagi tahu inilah bukti bahawa Muhammad ni orang yang majnun, orang yang gila. Dah kata nasib kenal lah hari ni, poin cantik ni, isu tengah bagus ni. Dia pun panggil semua orang. Nabi ceritakan. Dan dalam riwayat menyatakan ramai orang kaum kafir Quraisy menggeletik gelak tuan-tuan, gelak tuan-tuan. Bila Nabi cerita macam-macam. Nabi kata macam-macam tuan-tuan. Apa yang berlaku kita, ialah gambaran umat di akhir zaman, perlakuan kita. Sebab itu tuan-tuan, kita kena banyakkan supaya manusia ini juga yang bertanggungjawab dan bermatlamat dia kalau nak menjadi penghibur kepada orang lain. Dia juga perlu membangunkan jiwa manusia. Jiwa ni semua orang ada. Ambo ada, adik kakak ada. Adik yang sedang menangis tu, dia ada jiwa dia sendiri. Sebab itu kalau di rumah, cuba tengok mak ke bapak yang buaikan adik? Mak kan? Pasal apa mak? Pasal mak ni, sebab orang panggil ibu ni special. Bukan saya kata bapak tak special. Ibu ni dia special. Syurga di bawah tapak kaki ibu, ya. Kemudian kalau orang nak panggil apa nama? Ibu sawat. Orang tak panggil bapak sawat. Mana bapak sawat? Telefon. Ataupun mana sakit ni? Bapak jari engkau. Orang panggil ibu jari tuan-tuan. Ibu ni special bu. Tangan kanan menggoncang buai, tangan kiri menggoncang dunia. Sebab itu ibu yang lebih sesuai untuk menggoncangkan buai yang baik. Digoncang ni kan. Kadang-kadang ibu menyanyi lagu. Bapa boleh juga. Bukan tak boleh, tapi kadang-kadang ialah selalu saya tengok kadang-kadang adalah pakcik-pakcik dia buai cucu dia. Nyanyi dia bagaikan aur dengan lalah, betul-betul macam aur dengan tebing. Dia tidur, yang budak tak tidur juga. Begitu. Maknanya seni itu halus kepada wanita. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa sebelum wafat baginda, an-nisa ittaqun nisa. Wanita lindungi kaum wanita. Hari ini apa berlaku? Tengok Malaysian Idol. Adakah ciri-ciri yang dikatakan membawa kepada hukum tidak haram? Saya nak sebut, saya bukan mencemuh, buka minda tuan-tuan ya, buka minda kita dalam ceramah ni. Di mana lagi kita nak berbincang? Persoalan yang ada di hadapan kita sekarang ialah kandungan konsert syurga yang telah sempurna dikhatamkan di Stadium Bukit Jalil. Setelah lengkap kerja tawafnya sebelah keliling di seluruh negeri-negeri di Malaysia. Tidak termasuk Kelantan dan Terengganu. Shampoo pun macam-macam iklan dah aku tengok. Bukan kata untuk rambut, untuk kulit semua macam-macam sekarang. Telefon, tunang telefon. Hai. Berapa lama lagi sayang? 6 minggu, 8 jam, 10 minit. Hai, lamanya kata. Sabarlah sayang. Itu sebelum kahwin. Waktu tu makcik, kalau tak bubuh shampoo, krim badan pun, kalau terkentut pun wangi ketika tu. Kalau lah tengah berdua-duaan terkentut lah, kata, wangi lah, kentut lagi. Masa tu lah. Dah tua-tua sikit, anak dah 3-4 orang, siap kau. Balik ke rumah tak bagi salam lah. Yang suami main batuk je. Bapak engkau balik dah tu, dia kata. Cepat buka pintu, Undertaker mengamuk, dia kata. Nasib baik Trish ada dalam. Kan? Maknanya bapak rahimah begitu sekali. Saya nyatakan bahawa tuan-tuan bapak rahimah ada caranya. Mengapa Wahidah boleh buat, mengapa Binda boleh buat, mengapa rakan-rakan nasyid Wirdani boleh buat, dan kawan-kawan yang lain yang boleh buat, kumpulan solehah boleh buat. Dengan slogan kita Malaysia boleh, mengapa Islam tidak boleh? Umat Islam harus cemerlang hari ini, mesti lebih baik dari semalam. Jangan buang
masa. Siapa kata kita tidak boleh? Allah kita ada, Allah Maha Kuasa. Kita punya kuasa tenaga. Doa sebagai senjata. Umat Islam sentiasa boleh. Umat Islam sentiasa boleh. So kita iakan kepada yang kata nak Islam. Ya Allah, fadal Syekh. Sebab Malaysia kita negara majmuk tuan-tuan, masyarakat majmuk. Kita bebas nak memilih siaran radio kita. Kita hanya ada satu aja Malaysia ni, IKIM.FM. Kita nak banyak tuan-tuan, kita nak banyak lagi. Majoriti orang Melayu Islam. Sepatutnya rancangan mata IKIM tu, tuan-tuan setuju tak kalau kita syorkan banyakkan lagi di Malaysia ni tuan-tuan? Setuju tak setuju? Setuju. Ini saya tengok rancangan macam-macam ada. Ni ada 2 lagi siaran radio yang bakal nak dirasmikan. Iklan dah keluar dah, lagu dah mula main dah. Itu radio, belum lagi siaran televisyen. Siaran televisyen hari ini kita dapat kesan suatu pusat radio yang berpusat, kata orang Jawa, yang berudalkan, yang berpusat di mana? Di Israel, di Yahudi. Telah pun menyediakan satu rancangan khusus macam Astro juga. Astro tu rancangan berbayar kan, swasta punya. Ini ada pula dapat kesan tuan-tuan, radio daripada rangkaian Israel punya. Ini kita kena jaga tuan-tuan. Astro tu tak apalah, macam-macam ada. Sampai pakcik tu pun tak nak balik dari rumah menantu dia. Dalam iklan ni kan, seronok dia, tengok macam-macam ada. Gusti ada, itu ada, ini ada. Sebab itu tuan-tuan, dalam nak berhibur di rumah ni, bila tengok televisyen, satulah saya teringat tuan-tuan, kita kena ingat satu perkara juga. Jangan kita menjadi hanya pemerhati yang baik kepada kacamata televisyen. Jadilah kepada penghayatan yang terbaik. Sama ada yang keluar dari rumah tangga kita tu elok, sesuai dengan agama atau tidak. Kalau tak sesuai, ibu dan bapa tolong nasihat anak-anak. Jadi adakan satu jalan tarik, satu strategi. Macam mana nak bagi tahu anak aku ni, orang kadang-kadang ada yang pakaian tak senonoh dalam filem-filem. Maklumlah filem orang putih ni, kalau tak belaga dia orang tak jadi. Mesti nak belaga juga. Jadi, masalahnya anak-anak tengok aurat mereka di tepi pantai. Tengok teman, kadang-kadang tak usah kata filem, wrestling tu pun dah cukup dah. Kita tengok wrestling tuan-tuan. Dulu lelaki aja, Undertaker, Stone Cold, apa lagi? The Rock, apa lagi? Girl, apa lagi? Macam-macam ada kan. Makna kata itu lelaki. Sekarang perempuan punya, la ilaha illallah, udah bergantang-gantang datangnya lah. Astaghfirullahalazim. Bayangkan ketika itu suami, isteri, anak beranak elok tengah makan cekedis. Ketika itu bapa tutup mata si Along. Along tutup mata. Angah tutup mata ya. Jangan tengok. Ini bapa aja boleh tengok ya. Itu aku tambah je lah, jangan buat macam tu ya. Bagi tahu mereka ini benda yang tak baik. Jadi bapa sebut ini tak baik, masuk neraka, kita nak jangan tengok, tak elok. Bapa pun tak tengok. Sebut macam tu. Janganlah pula kita pula bapa duduk tenganga, anak sampai tegur, ayah, Ailio meleleh lah ayah. Astaghfirullahalazim. Jaga-jaga tu. Begitu keadaan ibu-ibu, bapa-bapa rahimakumullah. Sebab itu kita nyatakan bahawa zikir banyakkan, selawat banyakkan, nasyid, Allah share macam-macam nasyid sekarang. Adik-adik mau atau enggak mau saja. Nasyid yang cukup popular di mana-mana. Kalau sekarang ni Royhan keluar album baru, dia bawa cerita apa? Bagaimana tentera bergajah Abraha dimusnahkan dalam lagu yang cukup popular, Ababil. Bagai gempa bumi
yang menggegarkan tentera bergajah. Abraha ingin memusnahkan kota Mekah kerana dengki dan benci terhadap rumah Allah. Tiada yang mampu untuk membantu mukmin, hanya berserah kepada yang empunya Ka'bah, yakin dan berdoa Allah sendiri yang akan menjaganya. Ababil, kisah benar dari Al-Quran. Ababil bukan hanya kisah dongengan. Ababil satu bukti bantuan Tuhan jika kita bertakwa dan bertawakal kepadanya. Lagu yang penuh dengan sejarah Islam. Taklah kita hafal sejarah Puteri Gunung Ledang aja. Muslimin muslimat rahimakumullah. Ataupun kita nyatakan bahawa baca Quran. Adik-adik, ada lagi yang tak boleh baca Quran? Siapa tak boleh baca Quran? Angkat tangan. Semua pandai baca Quran, alhamdulillah. Ya. Yang tak boleh, ibu-ibu, bapa-bapa, jangan malu mengaji. Kadang-kadang ustaz banyak sekarang, ustaz muda, malu lah ustaz nak mengaji dengan ustaz muda sangat, dia kata. Kita bukan masalah muda atau tua, tuan-tuan. Ni soal ilmu. Dekat tempat saya tu dah tua, tuan-tuan. Dah nak Parkinson dah. Datang mengaji. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam pakcik. Assalamualaikum. Mata dah kabur, gigi dah gogor, pipi dah kena. Uban betul kabur yang menunggu lubang kubur. Apa teruk sangat pakcik? Apakah cara gerangan pakcik datang kemari? Inilah Ustaz, cucu pakcik semua boleh mengaji Quran, pakcik tak boleh mengaji Quran ni. Nak mengaji Quran, nak belajar mengaji, boleh ke Ustaz? Alhamdulillah pakcik ada semangat nak merdekakan diri dari kejahilan. Belajar. Tapi jelah kalau dah tua-tua belajar, tuan-tuan, kadang-kadang macam-macam bunyi keluar, bukan? Dah tua-tua, bagi kaedah iqra' aja. Tapi dah mata tak nampak, bunyi gigi dah. Gigi kalau dah tak ada, tak bersembang siar bunyi. Bersembang siar. Sila pakcik ya. Alif di atas A, alif di bawah I, alif di depan U, A, I, U. Sila baca pakcik. Ayah di atas A, ayah di bawah I, ayah di atas U, ahihu. Bagus pakcik, standard suara pakcik ya, bagus. Ni huruf yang kedua pakcik, huruf ba. Huruf ba pakcik. Ba di atas ba, ba di bawah bi, ba di depan bu, ba bi bu. Sila pakcik. Ba di atas ba, ba di bawah bi, ba di depan bu. Sekali terlepas huruf ta. Ta di atas ta, ba bi bu ta. Astagfirullah. Aku tak ajar babi-babi buta ni pakcik, belum sampai lagi. Astagfirullah. Tu kalau dah tua-tua. Tu asal adik-adik kecil-kecil jangan tersasul esok macam pakcik. Belajar mengaji betul. Abata sajaha khadaza raza sashasaba taza'a ghafaqa kalamana wa aya. Tahu kita hukum baca Quran itu seni, itu hiburan Islam. Seni macam mana? Bila sampai surah Yusuf ayat 11, la ta'manna, ada bacaan ismam. Ada bacaan yang dipanggil imalah kubra pada kalimah. Surah Hud ayat 4, surah Hud ayat 44. Bismillahi majreha. Nak majroha salah baca, majriha pun salah bacaan. Kena baca majreha, iaitu bacaan antara bunyi atas dan bawah.
Mana kata pertengahan, majreha macam sebut sate. Itu antara seni dalam Quran yang perlu kita tahu. Macam bahasa-bahasa di Malaysia kan banyak. Banjar, Jawa, Tapanuli, Bugis, Aceh, Rawu, Mandiliang, Minangkabau. Kalau orang Perak, cara Perak. Mana tengok filem Piramli, cerita Doremi kan? Bahasa Perak. Seorang aja ke? Kata. Hidup bertiga kata. Ada ni seorang aja. Ada di luar kata. Ada di luar. Orang di luar lah kalau bahasa Perak kan. Ada di luar. Ni tompil macam kita lah ni kan. Ada di luar kata. Panggil lah. Ada tak di pelawai kata. Susah juga tak di pelawai. Mana kopen? Begitu. Kalau orang Jawa, cara Jawa. Macam mungkin orang Jawa mengajar anak dia mengaji. Dia ada teknik dia. Apa katanya? Lam seper lam waw medu lam potong lam alhamdu. Itu pantun dia tu. Cara masing-masing. Nak bunyikan macam mana? Yang penting biar Quran dibaca tu ada rohnya tuan-tuan. Biarlah anak-anak kita nanti dapat jadi penghibur yang baik di surau. Boleh memimpin imam kita. Sekali anak kita, Masya Allah, kita dah tua-tua tengok anak pakai jubah sorban putih, janggut, Masya Allah, Osama Laden punya janggut jaga engkau. Sekali datang, Masya Allah, Sebut-sebutkum ajtajilu, Astagfirullahaladzim. Dah punya Arab dah. Bapak dia macam, musibah tu ini anak aku kan, Masya Allah. Anak sudah fening lalat lah. Tengok anak dia, Masya Allah, hebat. Dulu bukan main lagu orang putih je, sekarang Arab. Anak dia pun, Masya Allah. Allahu Akbar. Hak belakang jadi terus ketagih nak macam Arab. Allahu Akbar. Yang belakang lagi semangat dari anak aku nampak ya. Apa je buat pasal? Dia teringat di Mekah. Imam pun steady. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kata mama, Masya Allah. Tapi ialah tuan-tuan, orang Arab ni baca Quran, seni hiburan dalam Islam. Kita belajar lagu Pak Arab di Mekah tu tak apa, di Madinah. Jangan ambil sengau dia sangat. Pak Arab memang sengau pasal dia orang banyak makan kibas. Orang Arab kan tengok imam Mekah banyak macam bunyi macam berdengung sengau, bukan dia orang buat tu. Suara dia begitu. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم إلى آخر surah. Maksud anak itu bukan dia orang buat, memang sangat dia. Jangan pula kita balik dah pergi Mekah besok, balik dulu elok kering aja. Sekali orang tolak, Pak Haji baru balik haji ambil berkat jadi imam lah haji. Nak tak boleh. Sekali kena tolak, Masya Allah. Sekali sekali Arab lah haji ni dia kata. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dah bukan Arab ni dia kata. Rupa dia ambil sengau kawan tu, bukan dia ambil lagu kawan tu. Kan silap guru tu. Jaga-jaga tu. Ini seni yang baik, baca Quran. Tak sejuk ke hati kita dengan anak-anak mengaji Quran dan wasiqal ladzina kafaru ilal jannah zumara wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آياتك إلى الآخر. Tuan-tuan, kita nak anak kita baca Quran dengan molek. Boleh menggantikan persatuan berzanji kita berkompang di sini dengan molek. Itu seni yang baik. Biarlah mereka ada seni berzanji yang hebat. Jangan orang tua-tua je berjanji. Budak-budak muda tak mau dia dah, tuan-tuan dan puan. Orang tua-tua letih sampai urat kengkong naik semua. Anak-anak muda dia biarkan.
Masya Allah tuan-tuan, inilah hiburan peringkat paling tertinggi. Sebab itu dakwah ni tuan-tuan kena jalan terus, berlapang dada dengan majlis ilmu. Kalau sekarang kita melihat gejala sosial boleh tahan kerana antara sebab musababnya program-program mungkar, inilah masa kita untuk mengorak langkah lebih hebat dalam program-program ceramah. Tak kira namanya forum perdana, wacana ilmu, majlis tazkirah, majlis mau'izah, majlis muraqabah. Yang paling penting kita buat majlis ilmu. Kun aliman au muta'alliman au sami'an wala takun rabi'an fatahlik, kata Rasulullah. Jadilah kau orang yang mengajar. Ustaz, saya tak boleh mengajar. Belajar. Ustaz, saya mengajar tak boleh, belajar pun tak mau. Mendengar pun jadilah. Jangan menjadi golongan keempat. Orang mengajar dia tak puas hati, orang belajar ramai-ramai dia tak sedap hati, mendengar pun dia sakit hati. Ini fatahlik, kata Nabi, celakalah dia. Ini antara contoh ibu-ibu bapa rahimakumullah. Jadi tuan-tuan, saya nak nyatakan sebagai conclusion dia, penutup dia. Banyak nak bincang muzik ni tak habis hari ni. Saya nak menyatakan bahawa ibu bapa rahimakumullah, bahawasanya antara yang terbaik membincangkan hiburan ini, kita tengok macam malam ni tuan-tuan. Mari berhimpun di kota bandar, di desa, insaflah kita, ibu bapa dan remaja. Rasulullah kita dicerca, jangan dilupa. Ikutlah ia, oh kawan, sebagai idola. Mengapa kau termenung, oh adik berhati bingung? Marilah kita menjunjung segala sunnahnya. Sekarang bukan termenung, zaman bermenung. Janganlah engkau percaya dengan sandiwara dunia. Kerana sandiwara dunia lah tuan-tuan. Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri Dato' Azmi Khalid menyatakan dalam parlimen baru-baru ini, jumlah terkumpul anak luar nikah di negara Malaysia mencapai tahap 70,348 orang. Lebih kurang 30,000 lebih anak orang Islam yang lahir dengan bapa yang tidak sah. Bayangkan kalau hiburan tuan-tuan kita tidak kawal, yang mana hiburan inilah yang merupakan satu intipati ataupun input yang paling banyak masuk ke dalam rumah kita ni tuan-tuan. Kalau kita tidak bermula dari sekarang tuan-tuan, mengubah daripada irama yang menggegar tidak tentu pasal kepada irama, kalaupun dia menggegar tapi dia ada message, kita terima dia lagi. Kerana para ulama berselisih pendapat mengenai hukum. Antaranya para ulama Hanafiyah menyatakan bahawa nyanyian yang diharamkan itu adalah nyanyian yang mengandung kata tidak baik, seperti menyebutkan sifat-sifat lelaki bujang dan perempuan dara, atau sifat-sifat wanita yang masih hidup. Adapun nyanyian yang memuji keindahan bunga, air terjun, gunung dan pemandangan alam lainnya, maka tidak ada larangan sama sekali. Juga di sana para ulama Hambaliyah menyatakan bahawa pendapat mereka menyatakan tidak boleh menggunakan alat-alat muzik. Kerana adapun tentang nyanyian dan lagu, maka mereka menyatakan hukumnya boleh. Bahkan sunat melagukannya ketika membacakan ayat Al-Quran, asal tidak sampai mengubah aturan-aturan bacaannya. Kalau kita tengok pula dalam keadaan jamaah sufiyah berpendapat, jamaah sufiyah pula menyatakan boleh bernyanyi dengan atau tanpa iringan alat-alat muzik. Tak kiralah autar, al-ma'azif, tak kiralah gambus apa tuan-tuan, itu menjadi perbahasan yang sampai kiamat pun kita tak akan selesai. Takut-takut bergaduh sesama kita orang Islam, memikir mana haram mana tidak haram.
pada saya, peganglah fatwa yang dikeluarkan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi, ulama mutakhirin yang menyatakan masih lagi hidup. Dia katakan seandainya alat-alat ini boleh membantu orang mengingat Allah, tidak jauh daripada Allah, maka dia diharuskan untuk diperguna pakai. Jadi tak usah hujah lagi tuan-tuan. Boleh ke? Boleh ke? Komersial sangat ke? Tak komersial? Ni nampak dah macam lagu rock. Persoalannya, kita dengar lagu tu, kita pergi on the dark side or the white side. Itu kita boleh faham sendiri. Sendiri mau ingat. Makumullah. Dan sebahagian ulama berpendapat boleh menyanyi dan main alat muzik, tetapi hanya pada perayaan-perayaan yang memang dibolehkan Islam, seperti pada pesta pernikahan, khitanan, hari raya dan hari-hari lainnya. Al-Aizz bin Abdus Salam berpendapat tarian-tarian itu bid'ah. Tidak ada lelaki yang mengerjakannya selain orang yang kurang waras dan tidak pantas. Ini pendapat ulama pula. Dia kata yang tarian ni orang lelaki pun tak boleh, perempuan pun tak boleh. Sedangkan ada juga ulama menyatakan diperharuskan satu bentuk tarian namanya tarian sufi. Sufi Rama. Saya pernah berkonsert di belah pantai timur, ada satu budak-budak Mahat Tafiz, dia menari cara sufi Rama. Tapi tarian dia tak adalah, tarian dia berbentuk macam banyak kepada, yalah kalau orang belajar tai chi ke apa, ada bentuk cara dia kan. Dia nak mengeluarkan chi dia tu. Dalam Islam pun ada. Begitu. Kita kalau tak belajar apa pun, cukup waktu berzikir tu bertenang. Bila imam berzikir, bertenang. Sebab orang India, orang Cina kadang-kadang kalau kita tengok, cuba tengok bila dia orang pegang tasbih dia orang. Dia orang pun ada tasbih tuan-tuan perempuan. Jiran saya ada seorang Cina yang kuat berpegang ajaran Buddha. Tasbih aku kecil, dia Sunan Bonang punya cakap engkau besar. Bila berjalan tengok sayur tu dia tasbih jalan, dah macam Pak Arab aku tengok. Tu orang Buddha. Jadi janganlah kita bangga dengan tasbih tu saja. Kan? Tasbih orang Cina pun tasbih. Dan saya melihat mereka kalau cara zikir mereka lagi taat, diam, khusyuk, khuduk. Bergoyang tidak, ngorek hidung tidak, ngorek telinga tidak, nyamuk gigit. Tengok, taatnya beragama, disiplin. India begitu juga. Kalau nikah kahwin pusing api, ada putulinggi iri putulinggi, ada putulinggi iri putulinggi. Relax, tak ada masalah. Tertib jalan semua. Cuba kalau kita kadang-kadang lepas sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, imam kata Ilahi Rabbana subhanallah, subhanallah. Dia pun belakang sebelah masuk dah. Ngorek hidung lah, ngorek punggung lah. Bila tak disiplin itu tuan. Sebab itu perlu ada ketenangan. Orang Kristian di gereja hari Ahad assembly dia orang, cuba tengok church dia orang dengan amplifier, PA system yang hebat. Bukan kita nak jadi Kristian, maksud saya. Tapi mengapa teknologi ni mereka terima pakai? Orang barat boleh pakai, orang Islam pergi ke mana? Kalau nak cerita pasal hiburan, kadang-kadang duduk di masjid tak dengar suara Pak Khatib baca khutbah. Pak Khatib tu dia hebat dah, macam Lord of the Ring dah. Aku tengok atas tu macam gini lah. Tapi suara tak dengar. Pasal mic tak work out. Duit pula ada tapi tak pernah guna pula, nak beli PA baru. Tengok surah Al-Firdaus. Standby cakap engkau. Macam ni nak buat program tuan-tuan. Kita pun jadi semangat, kita pun jadi, yalah kita pun jadi ni lah bukan. Kadang-kadang dengar ceramah tak dengar. Hari Jumaat. Yang belakang kata apa barang imam ni. Aku tengok muka dah brutal lah. Satu barang pun aku tak dengar dalam telinga aku. Baik aku makan pisang berangan lagi bagus kat luar. Tu yang makan pisang juga kat luar. Bila semayang dah lambat masuk, tu pula orang depan tu pula boleh bagi yang makan pisang tadi duduk depan pula. Patut dia kena ke depan. Yang pisang jugalah ke depan. Sila dengan tangan pula tu. Aku dapat pahala tangga kambing pun tak apa, kata. Kau lah tak dapat pahala malaikat. Tak apa, ambil lah. Kau dah banyak makan pisang, aku belum, kata. Begitu tuan-tuan. Muslimin muslimat rahimah. Begitulah tuan-tuan. Dalam keadaan inilah saya nyatakan perlu ada sandaran kita. Ya, biarlah kita ulama-ulama memperanan. Kalau ada perkara-perkara yang kita takut kerana nak berhibur atas alasan seni, kita akhir mengakibatkan keruntuhan moral masyarakat Malaysia yang kita cintai.
Biarlah kalau nak berhibur pun tuan-tuan perempuan, adalah garis-garis panduan, ataupun setidak-tidaknya kalau kita nak berhujah pun teruk sangat, biar kita fikirkan hiburan yang menjaga batas tata susila kita sebagai seorang Muslim. Antaranya tidak bercampur lelaki dan wanita. Antaranya penyanyi dan pelakon penghibur itu bukanlah golongan ahli maksiat. Antaranya dalam keadaan pergaulan itu menggambarkan, mencerminkan syiar Islam. Dan antaranya tidak lain tidak bukan kata-kata atau lagu-lagu yang dimainkan adalah tidak lain niatnya untuk muhasabah diri kita, mengenangkan usia kita yang makin tua dan mengingat-ingat apa yang belum lagi diingat. Boleh sebelum bumi Yala bergolak. Sekarang ni dah tak boleh dah, sebab Governor Yala pun tak benarkan. Baru ni patutnya kita ke Petani, ada konsert juga di sana dengan Intim, tapi dibatalkan. Tapi alhamdulillah kami anak dengan Intim merasalah pergi ke Yala, bawah ke State of Yala dengan juga Kerajaan Negeri Kelantan, gabungan dua negeri, buat program konsert. Alhamdulillah tuan-tuan, saya bawa konsert itu, bolehlah tuan-tuan dapatkan dan bagi pasang kat rumah masing-masing. InsyaAllah ada 2 disk, harga murah RM10 aja. Ya, yang paling penting pastikan ori baru beli. Muslimin muslimat rahimakumullah, ada di sana 2 disk VCD ya, dan VCD ceramah-ceramah yang bertajuk maksiat. Remaja-remaja tolong ambil satu seorang. Yang bertajuk Gembala Kambing, ibu-ibu, untuk kaum ibu. Saya buat program di Kampung Baru di rumah Pak Yazid, di Mahat Hafiz Pak Yazid kita, penceramah terkenal kita ya, Pak Kiai kita itu. Kita buat program untuk ibu-ibu, datin-datin pun ramai malam tu, dapatkan ada VCD-nya di sana. Dan kaset-kaset zikrullah dan nasyid saya muatkan sekali ada dalam kaset. Semuanya ada di belakang-belakang kanan, sudi-sudikan insya-Allah. Ya, yang paling penting mudah-mudahan apa yang kita buat pada malam ni tuan-tuan dapat manfaatnya kepada diri anak yang berceramah. Walaupun apa yang saya ceramahkan kadang-kadang saya sendiri tak mampu nak laksanakan tuan-tuan, melainkan dengan pertolongan daripada Allah. Allahumma rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmilna 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Insyaallah bertemu di lain masa, mudah-mudahan di lain waktu, di lain tajuk. Insyaallah panjang umur kita, doa mendoakan satu sama lain. Yang baik datang daripada Allah, yang tidak baik sudah tentu kesilapan daripada diriku yang hina dina. Ampun dan maaf zahir dan batin. Bukan niat mencemooh, bukan niat mengkritik, tetapi kritikan itu terimalah dengan keadaan yang berbina. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innallaha wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.